Berapa kali Anda pernah merasa seperti berada di ambang segalanya? Seolah-olah kehidupan terlalu berat untuk ditanggung, dan kekuatan terakhir yang Anda ada terasa tidak mencukupi untuk terus maju? Mungkin Anda pernah melihat sekeliling dan merasa bahawa semua orang telah menemui haluan mereka, kecuali Anda. Mungkin Anda cuba tersenyum, walaupun di dalam hati Anda sedang menangis. Hakikatnya, ramai orang hidup seperti ini, dan mungkin Anda membuka video ini kerana jauh di dalam hati. Anda hanya mahu satu sebab terakhir untuk tidak menyerah. Tetapi dengarkan ini dengan baik. Mesej ini memang ditujukan untuk Anda. Pernahkah Anda perasan bagaimana kita seringkali menganggap bahawa saat-saat sukar adalah penamat segala-galanya? Bahawa kesakitan itu kekal dan kejatuhan tidak boleh dipulihkan? Tetapi Alkitab menunjukkan sebaliknya. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dipenjarakan tanpa sebab yang adil, dan dilupakan bertahun-tahun lamanya, kelihatannya seolah-olah rancangan Tuhan telah gagal. Namun, sebenarnya tidak. Tuhan tidak menamatkan cerita di tengah jalan. Cerita hidup Anda masih sedang ditulis. Berapa kali Anda pernah berfikir, kalau belum terjadi sampai sekarang, mungkin tidak akan terjadi langsung? Tapi bagaimana jika sekarang ini, ketika Anda berada di padang gurun kehidupan, Tuhan sedang membentuk Anda? Hari ini mungkin Anda sedang berada dalam bab kehidupan yang tiada siapa sambut. Saat semuanya gelap, sepi, dan sunyi. Tetapi itu juga yang berlaku kepada Daud sebelum dia menjadi raja, kepada Musa sebelum dia membebaskan bangsanya, dan kepada Yesus sebelum kebangkitannya. Dan Anda? Adakah Anda akan berhenti di tengah jalan, atau teruskan sehingga melihat pengakhiran? Pada masa kini, kesukaran itu mungkin berupa tawaran pekerjaan yang tidak kunjung tiba. Mungkin hubungan yang telah menghancurkan hati Anda. Mungkin percubaan untuk memulakan perniagaan yang tidak berjaya, atau kegagalan untuk diterima dalam sesuatu yang Anda anggap sebagai impian seumur hidup. Anda tidak perlu faham segalanya sekarang. Anda hanya perlu terus percaya. Kerana kesakitan itu bukan penamat. Ia hanya selingan. Pernahkah Anda sedar bahawa di saat paling getih dalam hidup, kita cenderung percaya bahawa semuanya telah tamat? Bahawa apa yang kita alami sekarang ini adalah adegan terakhir dalam kisah kita? Bahawa tidak ada lagi jalan keluar. Semua pintu telah tertutup, semua impian telah dikuburkan, dan Tuhan mungkin telah melupakan kita? Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa ketika semuanya kelihatan hancur, sebenarnya Tuhan sedang bekerja dengan lebih dalam? Bahawa Dia sedang menulis bahagian tersembunyi dalam perjalanan hidup Anda, walaupun Anda merasakan Dia sedang diam? Kerana diamnya Tuhan bukanlah ketidakhadirannya. Ia adalah fasa pembinaan. Ia adalah masa persediaan. Ia adalah tanda kasih sayang. Ingat kisah Yusuf? Dia mendapat mimpi-mimpi indah semasa mudanya. Mimpi-mimpi yang menunjukkan dia akan dihormati, dibangkitkan, dan dikagumi. Namun selepas itu, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Dibuang ke dalam perigi. Dijual sebagai hamba, dituduh tanpa bukti, dan dilupakan di dalam penjara. Selama bertahun-tahun, segala yang berlaku di sekeliling Yusuf seolah-olah berkata, hidupmu sudah tamat. Tetapi apa yang sering kita lupakan ialah bahawa pada waktu skim, ketika segalanya kelihatan membisu, Tuhan sebenarnya sedang menulis bab yang paling penting dalam hidupnya. Kerana walaupun Yusuf tidak melihat, Tuhan melihat. Walaupun Yusuf tidak mendengar, Tuhan mendengar. Dan walaupun Yusuf merasa sendirian, Tuhan sentiasa ada. Menyaksikan setiap titisan air mata, setiap ketidakadilan, setiap saat sepi. Mungkin Anda berada di tahap itu sekarang. Melihat hidup Anda dan tertanya-tanya, masih adakah harapan buat aku? Anda telah berusaha. Anda telah berdoa. Anda telah melakukan segala yang mampu. Namun, sepertinya tiada yang berubah. Apa yang Anda tidak tahu adalah bahawa Tuhan tidak bekerja mengikut waktu kita. Dia bekerja mengikut waktunya sendiri. Dan waktunya adalah sempurna. Tepat. Ia selaras dengan rancangan yang jauh melampaui batas pemikiran manusia kita yang terbatas. Pernahkah Anda terfikir bahawa mungkin, tepat pada saat Anda mempertimbangkan untuk menyerah,
Tuhan sedang menyusun pertemuan sempurna antara segala persiapan yang Anda telah jalani dan janjinya yang belum digenapi dalam hidup Anda. Dalam dunia kita hari ini dapat dilihat dalam pelbagai situasi. Seorang bapa yang telah lama menganggur dan mula merasakan dirinya gagal sebagai penyokong keluarga. Seorang gadis muda yang menaruh harapan besar untuk masuk ke universiti, namun gagal dalam permohonan. Seorang usahawan yang telah memberikan seluruh tenaganya, tetapi menyaksikan perniagaannya runtuh di hadapan matanya. Seorang isteri yang hidup dalam perkahwinan yang hambar dan merasakan bahawa kegembiraan telah lama meninggalkannya. Seorang pemuda yang bergelut dengan kemurungan dan tidak pasti sama ada dia akan pernah merasa bersemangat untuk hidup semula. Apa yang menyatukan mereka semua ialah kesakitan yang datang bersama penantian. Rasa perit apabila usaha tidak membuahkan hasil. Perasaan seperti segalanya telah berakhir. Namun, dalam pandangan Tuhan, pengakhiran itu bukanlah benar-benar sebuah akhir. Ia hanyalah jeda sebelum perubahan besar terjadi. Renungkanlah sejenak, ketika Yesus wafat, para murid menyangka segala-galanya telah musnah. Bahawa segala harapan telah punah. Bahawa semua janji tidak akan dipenuhi. Tetapi itu hanyalah hari Sabtu, hari kesenyapan. Hari antara kematian dan kebangkitan. Hari Ahad masih belum menjelma. Mungkin Anda sedang berada dalam hari Sabtu Anda sekarang. Hari di mana segala-galanya terasa sunyi, mati, dan tanpa makna. Namun, jika Anda tetap teguh walaupun tidak memahami semuanya, hari Ahad Anda akan datang. Hari di mana kesedihan akan berubah menjadi kehidupan. Air mata akan menjadi kesaksian. Salib akan menjadi kemuliaan. Anda tidak perlu mengawal segalanya hari ini. Anda tidak perlu melihat seluruh jalan di hadapan. Anda hanya perlu percaya bahawa Anda tidak bersendirian dalam perjalanan ini. Kerana Tuhan masih sedang menulis kisah hidup Anda. Dan apabila Tuhan yang menulis, tiada siapa yang boleh menghapuskan. Apabila waktunya tiba, dan ia pasti akan tiba, Anda akan melihat kembali dan memahami mengapa begitu banyak pintu tertutup dahulu. Mengapa Anda terpaksa kehilangan orang-orang tertentu. Mengapa Anda menangis secara diam-diam. Mengapa Anda berdoa tanpa suara malam demi malam. Kerana Tuhan yang memberi janji tidak pernah berdusta. Dan apabila Dia memulakan sesuatu dalam hidup Anda, Dia akan menyempurnakannya. Mungkin hari ini, satu-satunya perkara yang Anda mampu lakukan hanyalah bangun dari katil. Mungkin dalam doa, satu-satunya kata yang terbit dari mulut Anda ialah, Tuhan, tolong aku. Dan itu sudah cukup. Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna dari Anda. Dia hanya mengharapkan Anda tidak menyerah. Bahawa Anda tetap bertahan. Bahawa Anda terus melangkah, walau dengan langkah perlahan. Dan jika perlu, merangkak. Kerana apabila tiba waktunya, mereka yang menabur benih dalam air mata akan menuai dengan sorak kegembiraan. Adakah Anda benar-benar percaya bahawa semua kesakitan ini tiada maknanya? Adakah Anda fikir Tuhan akan membenarkan penderitaan sedemikian rupa tanpa maksud yang kekal? Tidak. Dia sedang menggunakan segalanya untuk membentuk Anda menjadi seseorang yang tidak mudah dijatuhkan. Sama seperti Yusuf yang diangkat menjadi pemimpin selepas bertahun-tahun dipenjarakan, Anda juga akan diangkat pada waktunya. Dan ramai akan memandang Anda dengan keheranan lalu bertanya, bagaimana dia berjaya? Dan Anda akan menjawab, itu semua kerana Tuhan. Dia sentiasa bersama saya, walaupun ketika saya tidak nampak apa-apa. Jadi jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah Anda. Jangan biarkan keletihan membuat Anda meninggalkan proses yang sedang berjalan. Proses itu memang menyakitkan, tetapi tujuannya penuh dengan kemuliaan. Suatu hari nanti Anda akan faham. Dan apabila Anda faham, Anda akan bersyukur kerana Anda tidak menyerah sekarang. Kerana ini bukan penamat. Ini hanyalah permulaan kepada segala sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup Anda. Berapa kali Anda merasakan bahawa semua luka silam, kesilapan dan kegagalan membuatkan Anda tidak layak untuk memulakan sesuatu yang baru? Bahawa Anda telah terlalu jauh tersesat, tidak ada jalan pulang, dan tiada siapa akan memilih Anda lagi, bahkan Tuhan sekalipun? Kita dibesarkan dengan kepercayaan bahawa hanya apabila hidup kita sempurna,
apabila masa silam dilupakan, dan apabila imej kita bersih tanpa noda, barulah kita boleh digunakan untuk sesuatu yang besar. Tetapi Alkitab menunjukkan sebaliknya. Tuhan tidak memilih mereka yang sempurna. Dia memilih mereka yang bersedia. Tuhan tidak tertarik dengan kehidupan yang kelihatan tanpa celah. Dia lebih dekat dengan mereka yang terluka, yang membawa beban kisah silam, yang pernah merasa sakit. Tuhan tidak memerlukan senarai pencapaian. Yang Dia mahu ialah penyerahan hati. Lihatlah pada Petrus sebagai contoh. Dia pernah menafikan Yesus sebanyak 3 kali, dan itu berlaku dalam saat yang paling kritikal. Dia membuat kesilapan yang besar. Namun selepas itu, Yesus sendiri yang mencarinya untuk memulihkan hubungan itu. Bukan Yohanes yang paling dekat dengannya. Bukan Yakobus. Tetapi Petrus. Mengapa? Kerana Tuhan tidak pernah menyerah terhadap hati yang hancur. Dia menyembuhkan. Dia mengangkat. Dia mengubah. Apa yang mungkin kelihatan seperti kegagalan yang tidak dapat diperbaiki bagi kita, bagi Tuhan ia adalah tanah yang subur untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Pernahkah Anda merenung ke cermin dan bertanya pada diri sendiri, adakah Anda masih mempunyai nilai? Pernahkah Anda merasa seolah-olah tiada siapa lagi yang mempercayai Anda selepas semua yang telah berlaku? Mungkin Anda telah membuat keputusan yang buruk, menyakiti orang lain, menjauh dari Tuhan, atau mengalami sesuatu yang Anda sendiri malu untuk sebutkan. Namun jika Anda masih bernafas, itu tandanya harapan masih ada. Kerana Tuhan sering menggunakan mereka yang tidak disangka-sangka. Musa pernah tergagap ketika bercakap. Daud hanyalah anak bungsu yang tidak dipandang. Rahab adalah seorang pelacur. Paulus dulunya memburu orang Kristian. Maria Magdalena pula pernah dirasuk roh jahat. Tetapi semua mereka ini akhirnya dipakai dengan cara yang luar biasa. Dalam zaman sekarang, mungkin Anda sedang berperang dengan fikiran yang memberitahu bahawa Anda tidak lagi layak. Mungkin kerana Anda pernah bercerai, atau kehilangan hak penjagaan anak. Mungkin Anda pernah dipenjarakan, terlibat dengan dadah, mengkhianati seseorang, atau jatuh berkali-kali sehingga tidak lagi percaya Anda boleh bangkit. Tapi dengarlah ini, Anda tidak ditentukan oleh apa yang telah berlaku dalam hidup Anda. Bukan juga oleh apa yang telah Anda lakukan. Identiti Anda ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Dan Dia berkata bahawa Anda dikasihi. Anda dipilih. Anda adalah anaknya. Tidak penting berapa kali Anda jatuh. Yang penting, Anda masih boleh bangkit. Dan bila Anda bangkit, Anda akan sedar bahawa semua kesakitan yang hampir menghancurkan Anda sebenarnya telah digunakan oleh Tuhan untuk membentuk Anda kembali. Kesakitan itu memberi pengajaran. Kegagalan menjadikan kita lebih rendah hati. Kehilangan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukan bermakna Anda perlu melalui penderitaan untuk dikasihi. Tetapi walaupun Anda melaluinya, kasih Tuhan terhadap Anda tetap tidak berubah. Bayangkan seorang individu yang gagal secara terbuka, yang kehilangan segala-galanya, namun masih mampu bermula semula. Ingat kisah Tyler Perry? Dia pernah hidup dalam kemiskinan yang melampau, menjadi mangsa penderaan, menghadapi diskriminasi dan penolakan. Pernah tidur dalam kereta selama berminggu-minggu ketika cuba memperjuangkan sebuah teater yang tiada siapa percaya. Tetapi dia tidak berputus asa. Dan hari ini, dia merupakan salah seorang penerbit dan penulis skrip paling berpengaruh di dunia. Dia juga tidak pernah menyembunyikan bahawa imannya kepada Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatannya. Masa silamnya tidak menyingkirkannya daripada rancangan Tuhan, sebaliknya menjadi asas kepada masa depannya yang gemilang. Jadi, adakah Anda masih fikir kesilapan Anda menjauhkan Anda daripada Tuhan? Tuhan adalah Bapa, dan seorang bapa sejati tidak membelakangkan anak yang sedang terluka. Dia akan menghampiri, memeluk, membersihkan, dan menjaga. Skim yang Yesus lakukan kepada Petrus. Dia tidak membuang Petrus kerana penafiannya. Sebaliknya dia mencarinya, dan memulihkannya, bahkan memberi kepercayaan semula. Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu lebih dari sekadar pengampunan. Itu adalah pemulihan tujuan. Tuhan berkata,
Aku masih mempercayaimu. Jadi mungkin hari ini, Anda sedang mendengar ini sambil berfikir, tapi aku bukan lagi orang yang dulu. Dan itu tidak mengapa. Kerana Tuhan juga tidak mahukan Anda kembali jadi seperti dahulu. Dia menginginkan sesuatu yang baru untuk dimulakan dari saat ini juga. Jangan tunggu sehingga semuanya sempurna baru, hendak kembali kepada Tuhan. Kembalilah sekarang, dengan keadaan diri kamu yang ada sekarang. Sebab di tengah kekacauan skim Dia mula menyusun. Di tengah kesakitan skim Dia mula menyembuhkan. Di tengah rasa bersalah skim Dia menabur kasih kurnia-Nya. Mungkin kamu pernah gagal sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pekerja, atau sebagai seorang yang beriman. Tapi kamu tidak pernah gagal sebagai seorang anak. Seorang anak tidak pernah kehilangan identitinya. Dia mungkin menjauh. Dia mungkin membuat kesilapan. Dia mungkin tersesat. Tapi apabila dia kembali ke rumah, si bapa tetap memanggilnya anak. Seperti dalam kisah perumpamaan anak yang hilang. Si ayah tidak menunggu penjelasan. Dia berlari mendapatkan anaknya. Dia menyediakan jamuan perayaan. Sebab apa yang telah hilang kini telah ditemui kembali. Dan skim yang Tuhan ingin lakukan untuk kamu, menyambut kepulanganmu, bukan menghukummu kerana telah tersesat. Dan jika pada saat ini kamu rasa masa silammu menjerit lebih kuat dari segalanya, maka jeritlah lebih kuat lagi dengan imanmu. Katakan kepada dirimu sendiri, ini bukan penentu siapa aku. Tuhan masih mengasihiku. Tuhan masih menginginkanku. Dan jika perlu, tulislah, nyatakan, berdoalah, menangislah, tapi jangan menyerah. Sebab Tuhan yang telah memulakan suatu karya yang baik dalam dirimu masih belum selesai. Dan apabila Dia selesai, tiada siapa yang boleh berkata ia hanyalah kebetulan. Kerana ia akan jelas kelihatan sebagai rahmat-Nya. Rahmat demi rahmat. Kurnia di atas luka. Pemulihan setelah kejatuhan. Kasih mengatasi penghukuman. Inilah Tuhanmu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu, walaupun ketika kamu fikir kamu tidak layak untuk dikasihi. Selalunya kita mengaku bahawa kita percaya, bahawa kita yakin, bahawa kita bersandar pada Tuhan. Tapi bila hidup jadi sempit, bila doa belum dijawab, bila masa berlalu dan tiada yang berubah, iman itu seakan-akan bersembunyi di balik ketakutan. Sebab mudah untuk percaya bila semuanya berjalan lancar. Tapi iman sejati bermula saat kita sudah tidak lagi mengawal keadaan. Iman itu muncul di saat kita tak nampak jalan keluar. Bila sumber telah habis. Bila pelan lain tak lagi ada. Di situlah iman perlu muncul, bukan sebagai teori, tapi sebagai tindakan. Iman yang hanya tinggal dalam fikiran tidak akan memindahkan gunung. Ia harus terlebih dahulu menggerakkan dirimu. Dalam Alkitab, kita tahu bahawa Petrus berjalan di atas air kerana dia berani keluar dari perahu. Ada angin, ada gelombang, ada ketakutan, tapi dia tetap melangkah. Dan walaupun akhirnya dia tenggelam, Yesus tetap menyambutnya. Ini menunjukkan bahawa iman tidak perlu sempurna. Ia hanya perlu tulus. Dan berapa kali dalam hidup kamu tahu apa yang perlu dilakukan tapi tetap diam, terpaku, menunggu kepastian sepenuhnya, tanda dari langit, lenyapnya segala ketakutan? Tapi ketakutan itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Dan Tuhan tidak pun menunggu kamu untuk bersedia 100%. Dia hanya ingin kamu bersedia untuk melangkah. Pernahkah kamu menangguhkan suatu keputusan kerana merasakan dirimu belum cukup bersedia? Mungkin kamu punya bakat yang belum pernah kamu kembangkan. Satu projek yang telah kamu simpan bertahun-tahun lamanya. Satu permohonan maaf yang tidak pernah kamu berani ucapkan. Satu kursus yang kamu ingin ikuti tapi rasa sudah terlalu lambat. Satu perubahan yang tidak kamu lakukan kerana kamu masih menunggu rasa selamat. Hakikatnya, kebanyakan orang hidup menunggu saat yang sempurna. Tapi saat sempurna itu jarang datang dengan papan tanda besar yang berkata, sekarang semuanya akan baik-baik saja. Saat itu lahir daripada keputusanmu untuk mencuba, walaupun kamu masih menggigil. Dan tahu tak apa yang paling banyak menahan orang dari keluar dari perahu?
Perbandingan. Kamu melihat orang lain yang lebih berpengalaman, lebih berjaya, lebih stabil. Lalu kamu fikir, itu takkan berlaku untuk aku. Tapi kamu tak tahu berapa banyak malam orang itu menangis, berapa banyak penolakan yang dia terima, berapa banyak kali dia harus bangkit semula. Iman juga bermaksud berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mula melangkah mengikut rentak hidup sendiri, mengikut masa yang sesuai dengan kisah hidup kita sendiri. Sebab Tuhan tidak meminta kamu berjalan atas air seperti Petrus. Dia mahu kamu berjalan atas air dalam hidup kamu sendiri, menghadapi cabaran dan ketakutan kamu sendiri. Lihatlah kisah hidup Oprah Winfrey. Sewaktu kecil, dia didera, hamil pada usia 14 tahun, kehilangan bayinya, dan melalui penolakan serta pemecatan dalam kerjayanya kerana dianggap tidak sesuai untuk bekerja di televisyen. Namun dia tetap percaya bahawa dirinya ada nilai dan sesuatu yang boleh ditawarkan kepada dunia. Walaupun dilanda ketakutan, dia memilih untuk terus bergerak ke hadapan. Hari ini, dia menjadi antara tokoh paling berpengaruh di dunia. Bukan kerana memiliki iman yang sempurna, tetapi kerana dia mengambil tindakan. Dia tidak membiarkan rasa takut menentukan arah hidupnya. Bagaimana pula dengan kamu? Masih mahu tunggu sampai semuanya sempurna sebelum benar-benar hidup? Iman bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi keberanian untuk terus berjalan meskipun hati masih gentar. Jika hari ini kamu rasa seperti tidak mampu bergerak, mungkin ini masa yang tepat untuk memulakan dengan satu langkah kecil. Tak perlu besar, tak perlu luar biasa. Ia hanya perlu jujur. Ia perlu lahir dari hati yang benar-benar ingin berubah. Sebab Tuhan mula bertindak apabila kita memilih untuk bergerak. Dia tidak memaksa kamu berjalan sejauh berkilometer, tapi dia menantikan langkah pertama kamu. Jadi, inilah pelawaan buat kamu. Bagaimana jika selama 7 hari yang akan datang, kamu ambil keputusan untuk lakukan satu perkara yang telah lama kamu tangguhkan? Satu tindakan setiap hari. Satu langkah pada satu masa. Mungkin kamu boleh hantar semula permohonan kerja itu. Buat janji temu yang tertangguh. Luahkan doa yang selama ini kamu simpan dalam diam. Tulis sepucuk surat. Keluar untuk berjalan-jalan menghirup udara segar. Hidupkan semula projek yang kamu biarkan sepi. Rakam satu video. Hubungi semula seseorang yang kamu ingin damaikan. Atau mula membaca Alkitab setiap hari walaupun hanya selama 5 minit. Perkara-perkara kecil ini, apabila dikumpul, akan membentuk satu perubahan besar dalam hidup. Kamu tak perlu tunggu keberanian hadir terlebih dahulu. Sebab keberanian bukan bermaksud kamu tak takut langsung. Keberanian adalah pilihan. Keputusan untuk bertindak. Iman yang hidup. Ia seperti keluar dari perahu walaupun kamu tahu ombak masih bergelora. Sebab yang memelihara kamu bukanlah laut yang tenang, tapi tangan yang memegang kamu saat kamu hampir tenggelam. Ingat, Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam sendirian. Dia datang menghampiri. Dan dia juga akan datang kepadamu. Tapi kamu perlu memilih untuk mula melangkah dahulu. Jangan tunggu semuanya sempurna. Mulakan dengan apa yang kamu ada. Dengan ketakutanmu, dengan keraguanmu, dengan segala kekangan yang kamu alami. Sebab iman yang tidak diamalkan akan mati dalam niat. Dan kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam kaku. Kamu diciptakan untuk bergerak ke hadapan. Untuk berkembang. Untuk menjadi agen perubahan. Untuk mengalami perkara-perkara besar bersama Tuhan. Dan perkara-perkara besar ini bermula dengan langkah-langkah kecil. Ia bermula hari ini. Ia bermula sekarang. Ada hari-hari di mana kita cuma mahu seseorang mendengar. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk memberikan nasihat yang klise, tetapi hanya untuk mendengar dengan sepenuh hati. Sebab luka batin ada suara yang hanya difahami oleh mereka yang pernah merasainya. Ada beban yang tak mampu diungkap dengan kata-kata. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Dikelilingi ramai orang, tapi di dalam hati terasa sepi dan terasing? Seolah-olah dunia terus bergerak ke hadapan, tapi kamu terperangkap di satu titik, di satu kegelapan, cuba memahami di mana segalanya mula retak? Ada masanya kita rasa tiada tempat untuk melarikan diri.
Kita tak mahu menyusahkan orang lain. Tak mahu dilihat lemah. Lalu kita sembunyikan semuanya di sebalik senyuman. Kita jawab semuanya baik walaupun sebenarnya tidak. Kita teruskan hidup seperti biasa, penuhi rutin harian, pura-pura kuat. Tapi bila malam menjelang, kesunyian mula menjerit. Bantal menjadi teman setia. Doa dilafazkan sambil air mata mengalir. Dan tetap juga, jawapan seolah-olah tidak muncul. Namun ketahuilah, Tuhan tetap ada di situ. Walaupun dalam diam, Dia tetap hadir. Walaupun kamu rasa tiada siapa yang peduli, Tuhan tetap melihatmu. Saat kamu tak mampu berkata apa-apa, Dia tetap memahami. Pemazmur pernah menulis, "Kemana aku boleh pergi dari hadirat-Mu?" Itu menunjukkan bahawa tidak pernah ada satu saat pun dalam hidupmu di mana kamu benar-benar bersendirian. Tidak ketika kamu terbaring di hospital, tidak dalam malam-malam penuh kesunyian, dan tidak pada hari kamu merasakan ingin menghilang dari dunia ini. Tuhan ada di situ. Dan sekarang pun Dia ada bersamamu, ketika kamu sedang mendengar kata-kata ini. Pada zaman ini, perasaan sunyi semakin menjadi kebiasaan. Ramai yang dikelilingi oleh hubungan digital, tetapi jiwa mereka kosong dan terputus. Ibu yang menguruskan segalanya seorang diri, menangis diam-diam dalam bilik air agar tiada siapa tahu. Remaja yang menjadi mangsa ejekan, berpura-pura kuat meskipun hatinya luka. Pekerja yang mencurahkan seluruh tenaganya tetapi tidak dihargai. Warga emas yang melihat orang-orang di sekeliling pergi satu persatu, merasa seolah-olah dirinya sudah tidak relevan. Orang percaya yang hadir ke gereja setiap minggu, tetapi merasa imannya kian pudar. Beribu-ribu kisah seperti ini berlaku setiap hari. Mungkin kisahmu salah satunya. Namun, ada satu nama yang tetap teguh meskipun segalanya gagal, Yesus. Dia pun pernah ditinggalkan sendirian, dikhianati, disisih, dan dilupakan oleh sahabat-sahabatnya. Namun dia tetap berjalan. Sebab dia tahu dia tidak bersendirian, Bapa ada bersamanya. Dan inilah kebenaran yang kamu perlu pegang erat hari ini. Kepastian bahawa meskipun tiada siapa memahami, Tuhan memahami. Walaupun tiada mata manusia melihat, Tuhan tetap melihat. Dan lebih daripada itu, Dia turut merasai penderitaanmu. Dia menangis bersamamu. Dia berjuang demi kamu. Tiada satu pun rasa sakit yang kamu lalui luput dari pandangan Tuhan. Setiap titis air mata dikumpulkannya. Tiada satu pun pemikiran gelap dalam hatimu yang tidak ingin Dia sinari dengan cahayanya. Kadang-kadang, yang kamu perlukan hanyalah berhenti berpura-pura kuat sepanjang masa. Berhenti meyakinkan diri bahawa kamu tidak memerlukan pertolongan. Tuhan tidak mencintaimu lebih sedikit hanya kerana kamu letih. Dia mencintaimu seperti dirimu sekarang, terluka, keliru, dan rapuh. Dan dalam keadaan seperti skim Dia memelukmu dengan lebih erat. Sebab itu, jika hari ini kamu mendengar ini, ketahuilah ini bukan kebetulan. Mungkin inilah jawapan yang selama ini kamu tunggu dalam diam. Mungkin ini adalah cara Tuhan memberitahumu bahawa kamu masih diperhatikan, masih berharga, masih diperlukan. Walaupun kamu pernah buat kesilapan, walaupun kamu punya banyak persoalan dalam hati, walaupun kamu memikul beban yang berat, Dia tetap memanggilmu anak. Dia masih menyebut namamu. Dan setiap hari, Dia masih memilihmu. Dan jika kamu pernah terfikir bahawa tiadanya kamu di dunia ini tidak akan membawa beza, dengarlah ini dengan seluruh jiwamu. Kamu penting. Kehadiranmu bermakna. Hatimu masih boleh dipulihkan. Dan kisah hidupmu masih boleh berubah. Kamu dicintai dengan kasih yang tidak bergantung pada apa yang kamu capai, bagaimana penampilanmu, atau seberapa baik kamu menurut. Ia adalah kasih yang telah memilihmu sejak sebelum kamu dilahirkan. Kasih yang menyerahkan Yesus demi kamu. Kasih yang terus menyokongmu, walaupun kamu sedang bergelut di dalam. Jadi, jika satu-satunya perkara yang kamu mampu lakukan hari ini hanyalah bernafas, maka bernafaslah. Jika yang mampu kamu lakukan hanyalah berdoa dalam diam, berdoalah. Jika kamu hanya mampu menangis, menangislah. Tetapi jangan memikul segalanya sendirian. Jangan jauhkan diri dari rahmat.
Jangan tutup hatimu dari syurga. Tuhan lebih dekat dari yang kamu sangka. Dia ada di bilik ini, di tempat ini, dalam saat ini. Kamu tidak perlu melihat malaikat atau mendengar suara dari langit. Hadirat Tuhan itu sederhana. Ia adalah kedamaian di tengah kekacauan. Ia adalah penghiburan yang tidak dapat dijelaskan. Ia adalah rasa lega yang perlahan-lahan kamu rasakan di dada, skim Dia yang sedang mendekat kepadamu. Dan berkata, kamu tidak keseorangan. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah. Mungkin kamu rasa tiada siapa yang benar-benar faham. Tetapi Tuhan faham. Mungkin kamu fikir tiada siapa yang peduli. Tetapi Tuhan peduli. Mungkin kamu rasa hidupmu tidak membawa makna. Tapi Tuhan tidak pernah melihatmu sebagai sia-sia. Kamu tetap miliknya. Tapi tetap lakukan. Dan lebih dari itu, hidup kamu akan memberi dampak kepada orang lain juga. Ia akan membawa harapan kepada mereka yang saat ini sedang merasakan luka yang sama seperti yang kamu alami. Sebab apabila Tuhan menyembuhkan seseorang, Dia juga menjadikan orang itu sebagai alat untuk menyembuhkan yang lain. Jadi tarik nafas perlahan. Bangkit perlahan-lahan. Langkahkan satu langkah lagi. Pegang erat apa yang masih tersisa. Kerana mungkin inilah permulaan baru dalam hidup kamu. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyedari bahawa segala-galanya mula berubah di saat ini. Sebab pada saat inilah Tuhan mengingatkan kamu bahawa Dia tidak pernah meninggalkan kamu, walau sesaat pun.